Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sehat walafiat. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Dari mana saudara Hafiz ni ya? Saya tak tahu. Jadi kalau nak tanya tu negeri di mana, tempat saudara ya. Begitu juga saudara Hamid Syari. Waalaikumsalam. Saudara Abdul Hadi Syarif. Abdul Hamid Syari pula. Abdul Hadi Syarif. Saudara Hafiz dari mana Hafiz? Mimi Mei. Apa khabar? Zamri LC. Izzuddin. Syafri Zairi. Saya amat berterima kasih kalau saudara dapat letakkan sedikit nama saudara di mana saudara. Sebab nak tahu juga, tiba-tiba muncul macam Faizal Acoy, tak tahu dari mana. Saudara Herman, tak tahu dari mana. Jadi kemesraan itu tidak dapat dilengkapkan. Macam saudara Raja Kuala Krai. Itu daripada Kuala Krai. Gapo menemo? Jatuhlah saudara ya. Saudara Abu Nem, Waalaikumsalam. Warung Kudapan, Waalaikumsalam. Saudara Mak Fazil Deli. Itu juga Nur Maria, selamat malam. Raja Kamal, Raja Bazian. Ini Sungai Petani laku ya. Saya smart dalam fikiran saya. Saudara Muhammad Suud, saudara Syahari Mat, Waalaikumsalam. Saudara Herman, saudara Sabaruddin Din, saudara Salamun Jono, apa khabar saudara? Saudara Raja Kuala Krai, dia berikan salam untuk warga cinta damai. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu. Terengganu, hujan tak sana? Razali Arsyad, Muhammad Zain Hamid, Waalaikumsalam dari Melaka tu. Okey, insya-Allah hari Ahad nanti saya nak turun ke Melaka malam ni saya dah bercakap banyak cerita pasal Melaka. Apa khabar Rusini Kurungut daripada Sarawak? Saleh Azali Kasim, Waalaikumsalam. Setan Kunen 10,000. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Cuma yang saya harapkan daripada saudara ya, saudara Ejitan dari Bangsa, kalau boleh share, like dan juga subscribe. Saya harap agar anda dapat share lebih ramai lagi bersama-sama dalam pencerahan ini, lebih seronok, lebih meriah lagi ya. Saudara Rizal Endau, apa khabar? Turun Melaka lah hari Ahad nanti, insya-Allah kita berjumpa di Melaka. Saudara Haji Haris, Syazali, Ujang Man, Abang Awang Kenet. Saudara, Baik, hari ini adalah hari yang ke-601. Warga kita dicengah oleh virus corona. Bumi bertuah ini sudah pun disapa oleh virus corona ataupun COVID-19 selama 601 hari, saudara. Saya mengumpul hari demi hari dengan penuh debaran. Hari ini hari Rabu 10 November dan saya lihat hari ini, saudara, bahawa penjangkitan sudah mula meningkat balik. Sebab semalam 5,403. Dia naik daripada 4,543 dan hari ini 6,243 saudara. 6,243 sudah mula tinggi dan semalam laporannya kematian sejumlah 78 orang. Sebab itu saya katakan agar kalau boleh saudara Hamid Yusof dari Penang, kalau boleh kita jagalah keselamatan kita, jaga kebersihan diri kita dan sebagainya saudara. Jangan lupa saudara, hanya kita sahaja yang boleh menyelamatkan diri kita. Hari ini jumlah terkumpul setakat 10 November ini, jumlah terkumpul yang di mana warga kita disapa oleh virus corona berjumlah 50,856. Dan hari ini juga saya telah pun mengambil dos yang ketiga. Nak buat macam mana bila dah ke anak-anak dah mendaftarkan nama saya, jadi kena pergilah ambil dos yang ketiga. Rasa juga badan tu macam lemah-lemah, tapi sebagaimana janji saya dengan saudara, saya harus memberi pencerahan yang termampu. Saudara Farid Kamel 10,000 K. Baik saudara, jangan lupa sesi e-commerce kejap. Bagi mereka yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Banyak minyak haruman wangian. Hari ini beliau mendapat bekalan daripada ini Timur Tengah, haruman bakur, itu wangian yang disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh syaitan untuk dibakar supaya menimbulkan aroma dalam rumah ataupun bilik saudara. Juga wangi-wangian, botol-botol yang cantik serta harumannya. Ada yang bau rose, ada yang bau tak tahulah, bagi saya wangi lah, itu je.
Dan saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. Kalau dengan Azhar tadi, jangan lupa lah baru berdar dan renang tok ibunya saudara. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Hubungi beliau untuk saudara mewawarkan produk saudara. Dan kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, hubungi Syauqi itu untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar daripada luar negara, harga di bawah pasaran, dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang sajalah saudara ya. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Malam ini seperti biasa, kita membantu sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara boleh layari internet tokoh jamu kemaman. Jadi malam ini ceritanya adalah tentang jus madu apple cider. Jus madu apple cider ini merupakan 40% madu daripada Arab, 30% madu tualang yang dicampur bersama dengan 30% cuka apple, itu apple cider. Ia adalah untuk mengurangkan berat badan atau menghapuskan lemak, kemudian membantu melancarkan sistem penghadaman. Kalau yang sembelit, elok bagi pada Al-Mahfuz gamaknya. Membantu merawat masalah asma, itu paling penting, ataupun migraine saudara. Juga bagi mereka yang susah nak tidur, itu insomnia, dan juga melancarkan pernafasan, bolehlah mengambil madu cider apple organik ini saudara. Dan ia turut membantu meningkatkan sistem imunisasi, metabolisme, membantu meningkatkan daya ingatan dan kadar penglihatan, serta membantu merawat masalah gout, sakit sendi dan otot serta stroke. Jangan lupa saudara, inilah dia produk daripada tokoh jamu kemaman sejak tahun 1968. Produk ini saudara, ini adalah kurniaan ilahi untuk insani, jus madu apple cider. Saudara, bolehlah saudara berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Usai e-commerce, kita masuk sekejap untuk tazkirah singkat. Saudara, banyak orang bercakap soal kiamat. Banyak orang berkata, dan kadang-kadang kita dengar macam-macam lah. Kononnya akan berlaku tahun 2022, ada yang kata tahun 2030, macam-macam. Sebenarnya, bila kita bercakap dengan kiamat, sama ada dah dekat ataupun jauh lagi, ia seolah-olah kita mendahului kerja Allah SWT. Walaupun dalam Al-Quran ada menyatakan beberapa petanda, tanda kiamat, dan keadaan itu kalau kita tengok hari ini seolah menyerupai pada hari ini. Namun bila kita memperkatakan kiamat, janganlah berlebih-lebihan. Ia boleh menimbulkan bid'ah saudara ya. Jadi apa yang pasti, kiamat ada pada bila-bila masa boleh berlaku, sama ada kiamat besar atau kiamat kecil. Kalau kiamat kecil pada diri kita, banyak saya dengar ustaz-ustaz kita ketika gairah memperkatakan tentang kiamat. Ada yang kata tahun, ada macam-macam tahun lah. Bagi saya itu semua mendahului kerja Tuhan. Dan dulu pula ada satu kumpulan muncul, katanya dunia dah nak kiamat, habis dibuang TV, radio, apa semua, konon-kononnya lah. Jadi bagi saya ini, saya tak kata mengarut, tetapi bagi saya janganlah kita jadikan isu cerita kiamat ini bualan-bualan yang menakutkan orang. Ya, saudara Nuraidah Kamarudin dari Ipoh, sebenar-benarnya kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW, dia mengatakan bahawa kiamat itu seperti sehelai lalang berselindung di sebalik jari kamu. Dekat, kata. Tapi bila tak tahu, itu biarlah. Janganlah kita berlebih-lebihan bercakap soal kiamat sehingga kita lupa untuk meneruskan kehidupan kita, harian kita, saudara. Hidup ini perlu diteruskan, saudara. Jangan kita terpengaruh untuk meninggalkan segala-galanya. Sebab itu bukan ajaran kita. Sebab baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa berusahalah kamu seolah kamu akan hidup untuk 1000 tahun lagi, dan beramal beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi jangan kita pedor sangat tentang isu kiamat hari kiamat ini, saudara ya. Baik, itu sajalah tazkirah singkat saya malam ini. Jangan kita terlalu-lalu sangat berbicara soal kiamat. Ia pasti hadir, tapi bila itu biarlah dalam simpanan dan pengetahuan Allah SWT sahaja, bukan kita, saudara. Baik,
Untuk mutiara singkat malam ini, kiriman sahabat saya Surah Hibil katanya pendek tetapi begitu bermakna. Menurut Surah Hibil katanya, orang yang mempamerkan kebajikannya adalah jarang menjadi pemimpin. Maksudnya saudara, orang yang menunjuk-nunjuk, aku baik, aku buat itu, aku buat ini, dia tidak boleh jadi pemimpin yang baik. Jadi orang yang nak buat baik, dia kena lakukan dengan keikhlasan hati, bukan untuk dipamerkan kepada orang ramai. Ataupun seperti kata Rasulullah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Saudara. Baik saudara, apa khabar saudara Mak Yusof, saudara Puan Maznah Cik Mat, Habizial Yahya, itu juga dengan AJ Abbas, Nosia Syairan, LK Wong, Minha Mimdai Bayanun Fawazal. Nama macam-macam nama saudara. Begitu juga siapa ni, Winner Tokan. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus menyatakan, akan terus melaungkan isu ini biarlah sampai tuntas. Dapat tak dapat soal lain saudara. Bagi kita, saya amat mengharapkan agar pimpinan di atas tu pekerlah kepada tuntutan rakyat saudara. Saya tidak akan berhenti sehinggalah perkara ini tuntas. Dan hari ini Parlimen tidak pun bercakap lagi soal kumpulan wang simpanan pekerja. Ini sunyi sepi, rakyat menunggu dengan penuh debaran. Perdana Menteri sekarang ni berada di Indonesia. Saudara, kabarnya Menteri Kewangan pun berada di Indonesia. Jadi siapalah nak menyantungkan rakyat? Ini yang kadang-kadang saya rasa sedih. Bagaimanapun saudara, hidup perlu diteruskan. Dan kita harus mengingatkan pimpinan, jangan mereka berbelanja tanpa had. Kerana berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah janji manismu. Janji manismu. Bagaimanapun, saya menerima satu kiriman daripada Pak Nazil. Dia kata maaf mengganggu tu malam ni. Dia kata malam tadi saya tersilap memberi penerangan kepada pantun nombor 3. Iaitu saya sebutkan minimum 8 ayat. Maksud 12 ayat. Yang betul adalah 8 minimum suku kata dan maksimum 12 suku kata. Jadi katanya mohon diulangi balik pantun dia. Jadi saya ulangi sebab Pak Nazil memberi pencerahan, memberi panduan kepada kita bagaimana untuk menulis pantun yang baik. Kata Pak Nazil, dari Kedah ke ibu kota singgah di papan kopi segelas. Pantun indah bersuku kata, minimum 8, maksimum 12. Maksudnya adalah suku kata, bukan perkataan saudara ya. Jadi katanya lagi, orang santun berbudi pekerti, kuat sembayang, fikiran tak kusut. Kalau berpantun berhati-hati, jangan pembayang menjadi maksud katanya. Jadi saudara yang minat berpantun, ini ada satu panduan daripada Pak Nazir melalui pantun juga. Duduk makan ketupat pulut bersama Mariati dengan Sukini. Berpantun bukan sesedap mulut, ia lantunan hati yang murni. Atas pontun tempat laluan, lepas sarapan berjalan bertiga. Elak berpantun bahasa keterlaluan, adab sopan perlu dijaga. Jadi kata Pak Nazir, kalau kita berpantun janganlah gunakan bahasa-bahasa yang kasar ya. Ia seni saudara, bahasa yang halus. Kalau nak menyindir pun dengan halus ya. Perlahan-lahan kerbau dituntun tepi telaga, lecah tanahnya. Jagalah keindahan rima berpantun, pantun juga puitis sifatnya. Begitu cara Pak Nazil berharap kalau kita berpantun, menyindir dan sebagainya, jangan gunakan sebab sebentar lagi saya ada kiriman pantun yang akan saya baca panjang saudara. Sabar. Itu pantun dari orang Melaka. Itu saya harap itu sebagai gurauan sajalah. Tapi bagaimanapun daripada sahabat saya, saudara Nordin Malik dari Perak Tengah, dia masih lagi dengan perjuangannya tentang generasi Y ataupun anak muda. Melalui kiriman pantunnya, saudara Nordin berkata, ikan keli, ikan puyuh, lincah lari diserkap jarang. Apa nasib doktor Melayu mencari rezeki di negara orang? Jadi beliau begitu prihatin dan terpanggil bila mendengar atau membaca berita-berita mengatakan doktor-doktor kita ni tidak mendapat layanan sepatutnya untuk diserapkan sebagai doktor tetap. Malah mereka masih lagi bertaraf doktor kontrak. Akhirnya mereka mengambil keputusan pergi ke luar negeri lah. Bukan mereka tidak punya kelayakan.
Kata saudara Nordin lagi, hajat bersantai di Tanjung Ru sempat memotong kayu halban. Malang sungguh generasi baru, ditinggal warisan, menanggung beban. Inilah keadaan saudara-saudara kalau bila pimpinan menggunakan kumpulan wang amanah negara ini dibelanjakan, akhirnya warisan yang kita tinggalkan, mereka menanggung beban hutang yang tinggi. Terima kasih Pak Nazil atas peringatan dan penjelasan berhubung dengan pantun saudara. Begitu juga pada saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Baik saudara, saya meneruskan juga ini segmen Gedung Ilmu kerana dunia kepimpinan Melayu ini penuh dengan citra warna dan warna-warninya. Ada yang hebat, ada yang dicela. Namun kita amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang abadi, yang tulus ikhlas, mengabdikan diri dan perjuangan, di mana dalam ungkapan kata pemimpin Melayu tersebut menyebut, janganlah adanya jadi pemimpin seperti abu. Bagai abu di atas tunggul, tegaknya goyah, duduk tak betul. Ditiup angin, ia terpantul. Kuku tak tajam, taring pun tumpul. Beban di bahu tak terpikul. Menjalankan amanah, hatinya mantul. Duduk di majlis, di hujung bendul. Itu pemimpin yang seperti abu. Kerana bila mereka memimpin negara, akhirnya bencana yang timbul. Negeri jadi rosak, umat terpukul. Dijadikan tua, tak ada guna. Dijadikan induk, tak ada faedah. Memimpin negeri, umat sengsara. Saudara, itulah harapan pimpinan terdahulu supaya pemimpin-pemimpin Melayu kita ini tidak seperti itu. Kita sambung lagi malam esok saudara ya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun saudara Muhammad Faridun Tukiman atas sebarang komen-komen anda kadang-kadang bila melanggar peraturan ataupun undang-undang negara kita ini. Ya, saudara fikir dulu sebelum saudara nak mencoritkan, nak menyatakan sesuatu. Sebab saya tak mampu untuk menahan. Sebab saya pun bukan faham sangat ni. Dunia baru ni, dunia tanpa sepadan ni, saudara. Baik, saudara, jadi ingat, ini adalah pencerahan politik. Saya memberi pencerahan mengikut kepahaman saya, memberi apa yang saya dapat. Dapatan yang saya dapat, teman-teman kirim. Lepas itu saya berhubung dengan pihak-pihak yang saya rasakan warga perlu tahu. Jadi bila mereka menyatakan kepada saya cerahkan balik pada saudara. Dan dalam pencerahan ini tentulah saya menyantuni parti UMNO sebab saya orang UMNO. Sebab itu saya katakan bahawa ruangan ini, bicara ini saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tidak bersetuju, sila bagi pandangan saudara. Mungkin kita boleh mengadakan perbincangan secara jelas. Kirimkan, tak ada masalah. Masuk ke dalam komen saudara. Bukan, kalau tak ada hari ini, malam besok saya boleh beri pencerahan. Apa yang kadang-kadang terbuku di hati. Cuma saya tak mahu melayan kalau ada maki hamun dan sebagainya. Saya tak setuju yang itu saudara ya. Baik saudara, hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di Indonesia dalam lawatan resmi selama 3 hari. 2 hari lagi akan balik. Tapi hari ini adalah hari yang ke-95. Beliau berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Tinggal 5 hari lagi jeda waktu 100 hari untuk rakyat melihat atas apa yang didapat KPI ataupun kemajuan yang dicapai sejak beliau menjadi Perdana Menteri. Dan kalau anda merasakan ada kemajuannya atau nak memberi sebarang komen, jangan lupa saudara, sebab kita tak mahu beliau menjadi seorang Perdana Menteri yang gagal ataupun kerajaan keluarga Malaysia yang gagal. Jadi boleh hantar kiriman, tak ada masalah kepada https://2 tinjauan sosial selidik mampu.gov.my /ms/minister. Anda boleh nyatakan pandangan dan pendapat anda kerana ruangan itu tentulah akan dibaca oleh pejabat Perdana Menteri dan pihak kerajaan. Dan dalam tu ada gambar menteri. Kalau saudara tengok, ada semua menteri-menteri yang ada dalam kabinet kerajaan dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ada. Jadi kalau saudara tak setuju, nyatakan. Sebab kalau saudara bercakap begitu saja pun tak guna juga. Biar dia sampai kepada Perdana Menteri. Ini saya memberi pencerahan ini, saudara. Sebab itu saya terima kiriman daripada saudara Izzuddin. Dia kata bahawa dia sebagai rakyat Malaysia amat berharap kepada semua pimpinan kerajaan yang ada ataupun yang akan datang untuk menjalankan tugas mereka dengan sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, sama ada jawatan awam ataupun pimpinan kerajaan.
Kerana kami seluruh rakyat betul-betul berharap agar mereka memegang amanah ini, amanahlah, jangan menghampakan rakyat. Itu harapan daripada saudara Izzuddin. Memang begitulah harapan rakyat. Bila datang pilihan raya, mereka mengundi seorang itu dengan harapan mereka akan membawa perjuangan rakyat. Jadi kata saudara Izzuddin lagi, tunjukkanlah pada dunia bahawa anda adalah seorang yang hebat di dunia dan di akhirat. Kelak ini sajalah harapan kami, tunjukkan Islam itu adalah agama yang paling terbaik untuk semua umat di dunia. InsyaAllah kalau kita ikhlas dalam perjuangan atau pekerjaan, Allah akan memberikan segala kemudahan kepada kita semua, InsyaAllah. Terima kasih saudara Izzuddin mengingatkan saya dan juga pada pimpinan dalam musim-musim sekarang ni, musim pilihan raya negeri di Melaka, supaya pemimpin, sama ada pemimpin politik maupun pemimpin kerajaan, mereka perlulah berkhidmat dengan seikhlas mungkin. Saudara Puan Fazilah Abdul, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Ruslan Ismail, senang je tu. Kalau tak setuju dengan pencerahan ni, saya tak mau menghalau. Orang datang rumah kita tak elok kita nak halau mereka. Datanglah. Cuma saya harap kita bangsa Melayu, kita warga bangsa yang cinta damai, tunjukkanlah kepribadian saudara. Saudara sama ada saudara RBA ke, daripada parti mana pun, saya tak ambil kisah. Sebab saya berkawan, mungkin ini kesan daripada dos tadi tu. Dos ketiga saya ambil tadi, saudara. Ini saya berkawan dengan semua orang. Saudara, saya berkawan dengan pimpinan dalam PKR, saya berkawan dengan pimpinan dalam Amanah, saya berkawan dengan pimpinan daripada DAP. Saya juga berkawan daripada pimpinan Bersatu. Cuma Bersatu ni kurang lah, sebab saya marah kerana kebanyakan mereka lah katak-katak. Jadi saya tak nak layan orang sebegitu. Dan apatah lagi kalau warga UMNO, saya menghormati mereka sebagai pemimpin saya. Ya, saudara. Jadi kalau saudara hadir dalam live saya ini, gunakanlah bahasa yang terbaik. Kita bermuzakarah sama kita. Terima kasih saudara. Jadi kepada saudara Pak Izzuddin, saya juga ingin menyatakan bahawa saya dapat kiriman mengatakan bahawa kerajaan ada menyediakan bantuan, iaitu bantuannya melalui di bawah program Kerjaya. Jadi kepada mereka yang hilang pekerjaan, bolehlah masuk dalam web itu ataupun Facebook ataupun internet di My Future Job. Itu melalui itu katanya ada RM600 sebulan selama 6 bulan. Why not we try? Cubalah. Saya tak tahu itu yang diberitahu kerana permohonan ini ditutup sehingga 31 Disember 2021. Ini bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun yang terpaksa bekerja separuh bulan, ataupun minta supaya cuti tanpa gaji. Jadi boleh berhubung di bawah Sokso katanya. Jadi klik dalam Sokso tu, tengok di bawah My Future Job. Mungkin ada rezeki, sebab katanya ada yang dapat. Bagaimanapun kita harus terus menuntut. Sebagai saya katakan, kita harus terus menuntut hak kita, iaitu pengeluaran wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 one off bagi yang berkelaikan. Kalau yang tak ada kelaikan, kita tak perlu tuntut lah. Kita pun sedar diri. Jadi teman-teman di kumpulan wang simpanan pekerja, kena ingat, yang kami tuntut, yang rakyat tuntut adalah mereka yang punya simpanan lebih daripada jumlah yang dituntut. Mereka bukannya tidak mempunyai akal dan fikiran nak minta yang bukan-bukan. Tapi kalau mereka ada simpanan sampai RM500,000, bagilah keluaran 10%. Sama ada begitu juga kalau ada RM1,000,000. Kenapa? Orang pihak ada cendeki sangat. Dia kedekut sangat. Ini bukan wang anda, ini wang rakyat. Wang simpanan mereka yang terhasil dari titik peluh mereka. Jadi saya harap begitulah. Saya maaflah. Kalau maaf cakap lah ya, kalau nak ikut ni memanglah macam-macam saya terima mesej saudara. Cuma hari ini saudara, sejak 2 hari lepas timbul persoalan kerana kononnya ada sebuah buku diterbitkan oleh adik kepada Datuk Seri Najib, iaitu Nazir. Dia menceritakan tajuknya mengapa nama sama, dalam cerita keluarga. Saya melihat buku sebut seolah-olah mengingatkan saya zaman peristiwa Nabi Allah Adam berebutkan ikhlas akhirnya berbunuhan adik-beradik. Zaman Nabi Adam lagi pun. Jadi tak ada masalah lah bagi saya. Jangan kita hairan kalau Nazir ke siapa saja nak bergaduh adik-beradik mereka, sebab saya rasa ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tak tahu. Hanya mereka saja yang tahu. Sebab saya menurut catatan daripada saudara Arif Ahmad, dia menyatakan bahawa semasa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat dulu, Nazir katanya turut terlibat dalam satu skim
iaitu dalam kumpulan wang simpanan pekerja, di mana beliau adalah sebagai salah seorang ahli panel kumpulan wang simpanan pekerja. Nah, sekarang ni sedikit demi sedikit sudah mula terdedah. Sebab itu saya kata, kalau anda buat rumah berdindingkan cermin, jangan baling batu rumah orang. Sekarang ni sudah terdedah. Kerana dalam culipan yang diterima daripada Saudara Arif Ahmad, dia mengatakan bahawa Nazir terlibat dalam meluluskan. Dia bersama dengan Tan Sri Halim, iaitu pengurusi Malakoff, menggunakan wang kumpulan simpanan pekerja. Dia kata sila rujuk fakta ini. Kalau kerana katanya kalaulah waktu itu Datuk Seri Najib ambil tindakan ke atas Dr. Mahathir, maka Nazir pun turut kena sama. Sebab itulah katanya Datuk Nazir berkomplot ataupun join ataupun menyertai untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib bersama Dr. Mahathir. Itu saya tak tahu. Kerana katanya contoh paling ketara ialah isu pembelian bond Intisna 56 bilion daripada Malakoff. Kemudian pada waktu itu katanya adalah beberapa nama yang disebut. Saya tak mau menyebut nama itu kerana ini boleh mendedahkan saya kepada libel. Tetapi ini perlu dilihat secara, kerana saya melihat saudara boleh layari dalam https dapenglish.org/English/2007 Mei 07. Ini cerita sebenarnya ada di situ, saudara. Jadi mungkin, saya tak tahulah, dari culipan yang dihantar kepada saya, kenapa Nazir menantang Najib, rupanya ada sesuatu yang tersembunyi. Saya tak boleh nak cerita lebih, saudara, kerana ini boleh mendedahkan saya, boleh disaman, tetapi saudara boleh layari apa yang dinyatakan di situ. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa nampaknya macam kejujuran itu semakin tipis, walaupun dalam persaudaraan adik-beradik. Jadi padanya kalau macam dulu zaman Nabi Allah Adam, bila Habil dan Qabil berebut iqamah apakah yang cantik itu, maka mereka sanggup berbunuh-bunuhan. Jadi kerana ada sesuatu, sebab itu pertemuan diadakan di London lah, dia sanggup pergi, dan dia pergi pula tu dengan seseorang yang membawanya berjumpa Dr. Mahathir di London. Macam ada satu ploy. Tapi saya tak boleh nak kata lebih lah. Saya tahu banyak cerita, tapi sebab ini juga akan mendedahkan sesuatu di mahkamah nanti. Saya tak nak jadi saksi, sebab saya cuma dapat dapatan. Kalau saya menceritakan habis-habisan, mana saya pun juga terbabit. Saya tak mau terbabit dalam isu ini, tapi saya melihat ada sesuatu yang sembunyi. Saudara boleh layari https://dapmalaysia.org/English/2007. Mana isu ini sejak daripada tahun 2007 lagi. Jadi kalau lahir buku sebut apa semua tu ada rentitan. Apakah ada sesuatu sembunyi? Silalah saudara boleh baca buku sebut, saudara boleh layari. Ini keadaannya negara kita sekarang sebenarnya, saudara, ya. Baik. Sebab itu saya merasakan dalam keadaan sekarang ini ia timbul apabila di Melaka, ke mana Datuk Seri Najib pergi, dia mendapat sambutan yang begitu hebat. Jadi sekarang ini sudah menimbulkan kekeliruan, keributan di kalangan pihak pembangkang. Maka adalah usaha-usaha untuk mencalarkan peribadi Datuk Seri Najib. Saya bukan nak membela beliau, tetapi dari segi politiknya saya melihat ada sesuatu yang tersembunyi, ya. Kerana memang secara pilihan raya negeri Melaka ni amat penting. Semua orang sedang menumpukan kepada pilihan raya negeri Melaka, dan banyak pihak mengharapkan agar UMNO Barisan Nasional menang. Namun, ini saya nak bagi peringatan kepada warga UMNO, pimpinan UMNO, bahawa sekarang ini ahli-ahli UMNO sedang dicuri dengan diberi berbagai imbuhan sebagai tawaran agar mereka berpaling tadah. Jika kita tidak sedar, tidak berhati-hati, ataupun lambat sedar, ataupun lambat bertindak, akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Ingat, ada ahli yang berpaling tadah tapi tidak pun declare dia sebagai musuh. Dan mereka menjadi musuh dalam selimut. Ini harus berhati-hati, saudara, ya. Sebab saya dapatan sahabat saya, saudara Wandi daripada Melaka, dia kata bahawa dalam keadaan sekarang ni akhirnya warga Melaka mengikut survey ataupun tinjauannya, lebih kurang 64% saja yang berminat untuk turun membuang undi pada 20 hari bulan nanti. Kerana kesannya pertama sekali, kerana masih lagi takut dengan COVID, jangkitan COVID.
walaupun Melaka sudah 90%, ini tahap 4. Ada juga yang rasa malas, dia kata, dengan keadaan sekarang dan meluat kerana suasana yang tidak membayangkan kerancakan pilihan raya. Ini betul. Atas sebab SOP yang bukan-bukan dan tidak membenarkan, tak ada berkempen, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Akhirnya rakyat fed up. Ini gambaran yang saya dapat, saudara, ya. Samping itu ada persoalan. Dia tanya pula, sahabat saya Saudara Norman, dia hantar soalan pada saya. Dia kata, saya pun tak boleh jawab kerana dia dah jawab sendiri. Dia kata, seandainya Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan dalam pilihan raya nanti, jadi siapa sebenarnya jadi Ketua Menteri? Adakah Idris Harun? Adakah Samsul? Ataupun Adli? Itu pun tak selesai lagi, saudara. Jadi mereka sama-sama mereka nanti kalau bertubuh kerajaan pun berantakan juga orang yang nak berebut. Tak selesai masalah, nampak gayanya. Itu seandainya Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Begitu juga kalau Perikatan Nasional, yang saya kata jauh panggang dari api. Tapi tak apalah katanya. Bila dia kata tak apa, saya siapa yang nak jadi ketua menterinya? Apakah Mas MRT ataupun Rafiq? Pun kalau dalam keadaan gitu tak selesai juga. Sebab itu yang terbaik adalah UMNO. UMNO jelas. Kalau UMNO boleh membentuk kerajaan, calon ketua menteri adalah Datuk Sulaiman Ali. Tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada nak kecoh-kecoh. Tapi kalau Pakatan Harapan, masalah. Apakah mungkin berulang lagi? Sebab itu mungkin rakyat di Melaka dah fed up. Mereka jeran lah melihat keadaan suasana di Melaka dengan keadaan sebegitu. Dan saya terima ni pantun sedap dibaca, saudara. Saya baca dalam bahasa orang Melaka. Saudara jangan marah. Dan saya harap Pak Nazil pun jangan marah. Sebab bahasa digunakan ni bahasa gurauan orang Melaka. Ini pantun orang Melaka sebab dah terbakau katanya. Dari kecil sampai ke besar, macam-macam yang kita dengar. Korang semua memanglah habau. Kita rakyat Melaka dah hilang sabau. Bahasa kita memang kahau. Kalau bersembang, macam bertengkau. Tak senang tengok, ulau berlengkau. Dicadang, tebas semak belukau. Kata lagi, angin tak ada, pokok bergegau. Ketua Menteri mau ditukau. Akibat hati sudah terbakau kerana dua singa dalam satu sangkau. Negeri kita bukannya besar. Di timur pasir nak bagi lebau. Ada pula yang kuat sakau, di sana sini dia selongkau. Orang Melaka suka bergurau bahasa bergurau memanglah kasau. Eloklah korang duduk setikau. Duduk atas tikau bersama. Bagi sama adil, satu aku, satu untuk kau. Ini Melaka betul lah. Cukup-cukuplah korang bertengkau. Tak payahlah asyik cabau-mencabau. Rakyat Melaka pun sudah tak sabar. Semua yang ada wajib ditukau. Itu kata pantun sebut. Macam-macam kelakau lah Melaka ni. Itu keadaan, saudara. Bagaimanapun, saudara, ini dondang sayang dari Melaka. Saya katakan. Sebab ada ruangan ataupun ada live daripada kumpulan Pakatan Harapan. Dia kata dondang sayang Melaka. Saya pun nak sebut dondang sayang dari Melaka. Ini adalah perkabaran yang saya dapat. Ini dengar baik-baik. Ini pencerahan, saudara, ya. Pencerahan yang saya dapat bahawa perkabaran terbaru dan juga dapatan saya katanya mungkin, ini mungkin, jangan kita mendahului kerja Tuhan, saudara, bahawa kedudukan hari ini UMNO Barisan Nasional boleh mendapat sekitar 15 ke 17 kursi berbanding Pakatan Harapan antara 13 kursi ataupun 15 kursi, di mana kena ingat Pakatan Harapan merangkumi Parti Keadilan, Amanah dan DAP. Jadi sebab mereka ada mempunyai modal. Modalnya adalah 8 kursi daripada DAP. Yang dilihat bahawa pasti, tapi belum tentu lagi. Sebab warga keturunan Cina di Melaka pun dah marah. Sebab mereka pun kata asyik tak habis-habis. Saya akan turun ke Melaka, saudara, pada hari Ahad insyaAllah. Tapi sedapatan saya, bagaimanapun, dalam saya tersebut, yang saya dengar, dapatan saya, iaitu mereka saling mendahului. Jadi perebutan sekarang ni sebenarnya, jangan waste the time, jangan buang undi pada parti-parti lain. Sekarang ni dua saja, antara Pakatan Harapan atau Pak UMNO. Yang lain tu buat rosak undi je, saudara. Kalau tak ada, sebab mereka tidak ada keyakinan untuk mengundi calon bebas ataupun calon parti-parti putra yang baru, malahan kepada Perikatan Nasional. Dan sama ada parti daripada PAS
ataupun daripada PPBM ataupun gerakan yang ternyata yang tidak mempunyai substance dalam perjuangan mereka. Jadi yang ada sekarang ni UMNO Barisan Nasional jelas. Ya saudara. Jadi suasana sekarang ni masing-masing sekejap katanya grafnya naik Pakatan Harapan. Mungkin dapat 15. UMNO katanya dapat 15, dapat 13, jadi 28. Padahal sekejap lagi saya dah ada orang telefon saya, tak ada tahu dia salah. 15 UMNO, 13 parti PBM. Jadi ertinya Pakatan Harapan dengan UMNO ni saling tukar menukar. Itulah keadaannya sekarang yang saya dapat. Dan jadi UMNO walaupun bertanding sebagai underdog, kena ingat bahawa UMNO menghadapi pelbagai serangan dari kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi kabarnya yang saya dapat, warga Melaka, mereka masih tebal dan merasakan Melaka adalah kubu UMNO. Dan mereka mahu memperbaiki kesilapan masa silam. Saya tak tahu, itu dapatan saya. Saya mungkin hari Ahad nanti bila saya turun nanti, dapat lebih lagi. Saya boleh memberi pencerahannya. Tetapi, saya ingin berpesan kepada pekerja dan para penyokong UMNO, harus mempertingkatkan usahanya kerana anda berada dalam kedudukan underdog. Jangan seselesa bila saya kata boleh menang, boleh tubuh kerajaan, okey dah, buatlah sampai lewat. Tak boleh, kena bekerja, berusaha. Saudara, kerana untuk membentuk kerajaan diperlukan 15 kursi. 28 kalau 14, macam saya katakan, hang. Tengah-dala tak boleh ditubuhkan kerajaan. Tapi kalau 15 tu bolehlah tubuh kerajaan. Tapi perlu diusahakan supaya ditingkatkan daripada 15 kepada 17. Begitu juga kepada Pakatan Harapan. Kalau anda betul-betul rasa yakin anda boleh menubuhkan kerajaan, usahakan untuk mendapat 17 kursi. Barulah stabil. Sebab itu UMNO tadi melancarkan dia punya manifestonya, tak adalah janji 1000 mimpi saya. UMNO menjanjikan kita mahu mewujudkan kestabilan politik. Kerana dengan kestabilan politik itulah kita boleh membawa kemakmuran kepada rakyat. Jadi bukan nak cakap nak boleh bagi itu, boleh bagi ini. Dengar pula wakil-wakil daripada calon-calon nak tambah internet lah, nak elak banjir lah. Itu semua terangkum dalam isu yang harus dibentangkan, yang harus dilaksanakan oleh kerajaan yang menjadi pimpinan. Bukan janji itu dan ini, saudara. Jadi saya nampak manifesto UMNO yang dilancarkan siang tadi mudah, iaitu menzahirkan kestabilan politik. Lama sangat kita bergelut dalam politik yang tidak menentu. Kemudian dengan adanya kestabilan politik, maka barulah kemakmuran dapat dibawa pada rakyat. Bagaimanapun saudara, ini saya bagi tahu terus terang. Orang kata ini rahsia, saya tak peduli rahsia tak rahsia. Kedudukan UMNO sekarang ni setakat hari ini saudara, UMNO agak selesa sebab rakyat di kawasan itu masih lagi percaya kepada parti. Bukan soal wakilnya saudara, iaitu di Kuala Linggi. Begitu juga di Tanjung Bidara, di Air Limau, di Lendu, iaitu tempat Datuk Sulaiman Ali, di Tabuh Naneng, Durian Tunggal, Asahan, Sungai Udang, Pantai Kundo, Paya Rumput, Bengkalan Batu, Air Molek, Teluk Emas, Rim, Serkam, Merlimau dan Sungai Ramai. Malahan kawasan yang kelabu seperti Rembia dan Pengkalan Batu, nampaknya katanya sekarang ni sudah mula bersih. Itu dapatan saya. Dalam apa situasi pun, warga Melaka merasakan bahawa mereka wajar membuat perhitungan untuk kembali meletakkan kestabilan politik di negeri ini, di negeri sebut, kerana demi lestari kehidupan rakyat. Dan mereka mahu mengembalikan semula kemantapan ekonomi untuk berada di jajaran yang mampan. Itu harapan warga Melaka sebenarnya. Kalau awal sekarang ni tak boleh nak berkempen, turun dan sebagainya. Jadi kerana rakyat Melaka, saya difahamkan sudah lama sangat berada dalam kemerut kehidupan yang sukar. Sebagaimana yang saya katakan, main income ataupun pendapatan mereka adalah datang daripada sektor pelancongan. Kalau politik tak stabil, macam mana pelancong nak datang? Jadi kalau politik itu stabil, pelancong datang, maka makmurlah Melaka itu. Jadi berdasarkan situasi tersebut, jadi kabar je lah sukar. Saya dapatkan sukar bagi calon-calon daripada Perikatan Nasional untuk mendapat sebarang kejayaan. Walaupun kita tidak menafikan kali ini Parti Pribumi Bersatu
Dia begitu besar pelaburannya, saya nampak ada gunakan van bergerak dan sebagainya. Iyalah, seolah mereka parti kerajaan yang punya wang, saya tak tahu datang dari mana. Mereka mahu melihat bahawa kos pilihan raya mereka seolah-olah mereka adalah sebuah dominan dalam kerajaan. Ya, saudara. Sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa pilihan raya Negeri Melaka ini juga merupakan nyawa politik. Bukan nyawa Tan Sri Muhyiddin, nyawa politik Tan Sri Muhyiddin. Kalau dia berjaya dalam pilihan raya kali ini, maka hiduplah karier politiknya. Tapi kalau tiada dapat sokongan daripada rakyat Melaka, kalau rakyat Melaka menolak sama sekali Perikatan Nasional, maka itulah merupakan paku terakhir, the last nail to the political coffin, ataupun paku terakhir kepada keranda politik Tan Sri Muhyiddin dalam landscape politik negara. Sebab itu dia berhabis-habisan kali ini. Dan beruntunglah rakyat Melaka kalau ada yang mungkin dapat itu dapat ini, saya tak tahulah. Sebab itu berbagai janji seluruh mimpi itu dijaja. Tapi sebenarnya nak ke mana? Sebab kalau mereka menyokong kepada parti PBM lepas ini, mana cawangannya? Mana bahagiannya? Di mana tempat rakyat nak mengadu jika ada berlaku musibah dan sebagainya? Sedangkan untuk dua parti, iaitu Parti UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, mereka sudah establish. UMNO memanglah dah berakar umbi. Jadi rakyat senang. Malahan sekarang ni pun kalau apa-apa pun bila sebut kerajaan, orang akan mengatakan pada UMNO. Jadi ini untuk pencerahan warga Melaka, dia kena faham. Kalau saudara memilih, contohnya memilih calon daripada parti calon bebas, sebelum pilihan raya ni okeylah, anda disantuni, anda dipikir, dia angkat dan sebagainya. Tapi selepas pilihan raya nanti, di mana mereka untuk anda hubungi? Kalau ada sesuatu, musibah ke, ada berlaku banjir ke, berlaku ribut ke apa semua, ke mana nak mengadu? Kalau anda pergi, mana pejabat wakil rakyat ataupun calon daripada bebas? Begitu juga dengan PBM, mana pejabat mereka? Sebab cawangan berapa banyak yang ada. Tapi kalau UMNO, tentu ada. Di setiap kawasan, di setiap desa, setiap kampung, ada cawangan UMNO. Yang saudara di situ ada ketuanya. Boleh berhubung dengan mereka untuk mendapat bantuan dan juga mendapat santunan. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Saya tidak menafikan. Sebab Pakatan Harapan juga ada Parti Keadilan, ada Parti Amanah di situ, ada parti DAP, ada pejabat mereka. Dan mungkin di bahagian mungkin ada juga parti PAS. Tapi sebanyak mana mereka punya ranting atau cabang-cabang di peringkat akar umbi. Jadi dua ni saja. Jadi kepada warga warga Melaka kena harus berhati-hati dalam pilihan kali ini. Kalau anda pilih calon bebas, anda nak mengadu pada siapa? Selepas pilihan raya nanti. Fikirkan. Lepas pilihan raya dia akan hilang. Betul juga, memanglah sahabat saya Datuk Ibrahim Ali, Parti Putra. Sejauh mana Parti Putra mempunyai cabangnya, mempunyai cawangan-cawangannya di seluruh negeri Melaka. Begitu juga sama PBM. Yang ada saya nampak sekarang ni yang boleh dijadikan sebagai landasan ataupun bergantungan, sebab pohon yang begitu membesar dua parti ni saja, iaitu UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Parti Keadilan. Itu keadaannya. Sebab sekarang ni saudara, ini musim menabur janji. Kena ingat saudara, ini sekarang ni menabur janji. Musim rakyat diberi pelbagai janji, janji seru mimpi. Jangan lupa macam pilihan raya dulu. Pilihan raya yang ke-14, PRU 14 dulu, janjinya ada 100 manifesto. Tapi sejauh mana manifesto itu tercapai? Sejauh mana ia dapat dilaksanakan bila mereka membentuk kerajaan? Berbeza dengan UMNO. UMNO, kita minta nak adakan kestabilan dan kemakmuran. Sebab itu, waktu bila kita kalah dalam pilihan raya, tidak boleh bentuk kerajaan, kita menyerahkan dengan bermanis muka dan tak ada langsung niat untuk mengeruhkan suasana. Biarlah waktu itu Dr. Mahathir memimpin bersama Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, ini yang rakyat tak boleh lupa. Jadi kadang-kadang mereka cuba mengabui kesilapan masa silam. Waktu Pakatan Harapan memerintah, yang selama 22 bulan itu dalam keadaan politik yang limbo, ia ada Parti Pribumi PBM, ia ada Parti DAP, ia juga ada Parti Amanah, ia juga ada Parti PKR. Jangan nafikan yang ini. Saudara, walaupun terajunya Dr. Mahathir, rakyat, bagaimana kehidupan rakyat 22 bulan? Akhirnya berlaku langkah Sheraton.
kerana tidak stabil. Walaupun mereka mempunyai sokongan yang kukuh. UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kursi. Tapi kita serah, okey, kita tak dapat bentuk kerajaan, pimpinlah. Dan akhirnya terpaksa juga cari UMNO. Dengan langkah Sheraton, tumbang Dr. Mahathir, naik Tan Sri Muhyiddin. Tak apalah, UMNO berlapang dada. Kita rasa bahawa kita bukan parti yang dominan, yang menang. Okey, kalau je nak sokong Tan Sri Muhyiddin, naik Tan Sri Muhyiddin dengan abah kau. Abah itu, abah ini. Mula-mula okey, tapi akhirnya selama dekat setahun, rakyat terkurung dalam kehidupan yang cukup sukar. Janjinya mana? Hilang. Jadi akhirnya berbalik lagi pada UMNO yang terpaksa memikul segala biaya hidupnya UMNO. Jadi asyik-asyik UMNO saja. Sebab jangan lupa saudara, bila mereka memerintah, mereka bukan memerintah dengan penuh keikhlasan. Mereka memerintah kerana adanya percaturan rasis dan juga adanya usaha-usaha seolah nak membalas dendam. Jadi pemimpin UMNO ini diseret ke mahkamah lah, kalau ada projek dibatalkan, seolah membalas dendam. UMNO tak ada. Kalau bila UMNO jadi memerintah, lihatlah saudara Dato' Sulaiman Ali memerintah, dia tak ada dendam pada orang daripada parti-parti lain. Bila menyantuni, ini keadaan saudara ya. Jadi sebab itu kita mengharapkan dengan kestabilan politik, jadi dapatlah kita membawa kemakmuran. Itu yang saya perlu memberi pencerahan kepada saudara. Tapi jangan lupa saudara, jangan lupa di Melaka ni dia budayanya lah budaya dondang sayang. Budaya dondang sayang yang pakar menyanyikan untuk melenakan kita dengan lagu-lagu irama dondang sayang ini, Baba dan Nyonya. Jangan lupa saudara. Sebab itu di AP dia ada 8 kursi. Dia ada Baba dan Nyonya saudara. Ini adalah sejak daripada zaman Puteri Hang Lipo lagi. Sultan Melaka bagi satu bukit. Adanya Bukit Cina. Dalam keadaan begitu kerana serakah teraju negeri yang mahu untuk meminang Puteri Gunung Ledang harus dijadikan ini sebagai satu peringatan. Hendakkan sesuatu yang terlalu indah dan diletakkan syarat oleh Puteri Gunung Ledang. Boleh? Kamu kena bina jambatan emas, jambatan perak, kena ada 7 dulang satu dulang hati emas, 1 dulang hati nyamuk, 7 dulang air pinang muda, dan paling penting darah Raja Ahmad. Ini yang dituntut. Sebenarnya kalau kita harus mengkaji keadaan begitu, ini adalah imbalan yang seperti tersuruh, ada mesej yang ingin disampaikan. Kerana jangan lupa, selepas saja kegagalan menerima Minang Puteri Gunung Ledang, maka wira bangsa Melayu hang tuah hilang dari bumi Melaka. Sampai sekarang kuburnya tidak dapat ditemui. Yang adalah perigi hang tuah, perkampungannya dan sebagainya. Dan ini mesej sebenarnya sudah mula menjelma di Melaka hari ini. Dan sebab itu kalau bila kita melihat sesuatu yang sedang berlaku di Melaka, saya jangan lupa pengajaran di sebalik isu cerita Puteri Gunung Ledang, di sebalik cerita Dondang Sayang. Dondang Sayang yang pakar adalah Baba dan Nyonya. Mereka fasih berbahasa Melaka, fasih dengan iramanya, sama ada gambus ke akordion ke mereka menyanyi dan melenakan kita. Apakah warga Melaka mau dilenakan? Kerana dalam keadaan sekarang ni saudara, musim kempen ini apik lempang berjelaja di mana-mana. Mereka menjanjikan macam-macam. Jangan sampai rakyat tertipu. Jangan lupa saudara. Dan cuma di Melaka dalam keadaan sekarang ni, jangan lupa pada peristiwa Laksmana tepuk. Dia walaupun dia dalam keadaan tepuk, dia cacat, tapi bila dia melihat bumi dia, apabila bumi dia seolah dibakar oleh Feringgi, dia kata, biarpun aku susah macam mana, aku terus berjuang. Pikullah aku. Biarlah pedang dan panah mereka menembusi dadaku. Namun untuk aku merelakan bumi Melaka ini jatuh ke tangan mereka, tidak sama sekali. Sepatutnya jadi kita ambil iktibar dari peristiwa Panglima Wak Tepuk ni. Saudara, dia memang ada silap sana, silap sini, tetapi jangan kita sampai menggadaikan bumi Melaka dengan irama Dondang Sayang, saudara. Cuma hari ini saya tengok, saya hari ini terpempan. Tiba-tiba Tok Mat, Tok Mat Hassan, yang selama ini kita tengok satu orang yang dia seorang yang pemimpin yang paling cool. Dia timbalan Presiden UMNO paling cool, saudara. Banyak bila dia bercakap, dia tak adalah lontarkan retorika, kita begitu, kita tak ada. Tok Mat ni dia penuh bicara dia,
penuh dengan pelbagai kiasan dan bidalan. Dia kata jangan jadi seperti gajah, masuk hutan, ganting tak patah. Jangan jadi seperti lalat, jadilah garam. Jadi bidalan-bidalan digunakan. Cuma hari ini, usai saja dia melancarkan manifesto pilihan raya Negeri Melaka yang berjudul Kestabilan Demi Kemakmuran, tiba-tiba saya tengok Tok Mat betul-betul kali ini hilang sabar. Tapi tak adalah dia menyengking lagi. Tapi bicara dia saya nampak memang betul-betul dia hilang sabar. Bila dia kata Tok Mat, dia kata dia amat marah dengan cara Suruhanjaya Pilihan Raya mengendalikan peraturan SOP Pilihan Raya Negeri Melaka. Dia kata kalau dalam keadaan begini lebih baik tak ada lah. Dia kata, tu marah betul lah dia. Sebab dia kata anak buah Dan nak tampal poster, nak gantung bendera, nak hantar wakil, nak pergi hantar handbill ke rumah-rumah, ataupun risalah penerangan dari rumah ke rumah, diugut. Ada yang diambil peringkat pengenalan dan ada kata nak disaman. Jadi dia kata apa benda ni? Apa sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya nak buat? SOP-nya bagaimana? Apa punya SOP ni? Orang-orang kita bukan tak patuh SOP katanya, malah terus terang katanya para pengempen dan pekerja UMNO jauh lebih tinggi mematuhi SOP. Kerana kita sedar semua itu adalah untuk mengekang daripada kejadian melebarkan jangkitan COVID-19. Tapi kata Tok Mat, janganlah melampau sangat. Ini kadang saya pun bersetuju dengan pandangan Tok Mat. Cuma hari ini Tok Mat dia geram lah. Tapi tidaklah dia kata macam orang Melaka, hawau lah. Bila itu tak boleh, kempen tak boleh, ceramah tak boleh, nak kempen tak boleh, nak ceramah tak boleh. Habis tu, apa maknanya pilihan raya ni? Itu kata Tok Mat. Macam mana calon-calon mau mengadakan sesi soal kenal dengan rakyat? Ini SOP yang katanya terlalu ketat dan tidak seharusnya diteruskan. Kalau tanya saya, ini SOP yang mengarut. Kita semua dah ambil 2-3 dos kata Mat. Malahan Melaka pun sekarang ni berada pada tahap 4. Habis nak tunggu apa lagi? Nak buka pusat daerah mengundi pun tak boleh. Ini saya rasa ini satu pelanggaran ni. Saya ingat bersih boleh ambil tindakan, boleh bertanya pada Suruhanjaya Pilihan Raya ni. Nak buat pusat daerah mengundi PDM tak boleh. Kerana sedangkan di situlah rakyat berkumpul kerana mereka nak tahu mereka mengundi kawasan mana. Kalau PDM tak boleh dibuka, ni nak buka apa lagi ni sebenarnya? Ini saya tengok dah. Jadi kata Tok Mat, tujuan untuk melakukan semakan terakhir kedudukan atau status mereka mengundi di mana dan sebagainya. Kalau nak buka PDM pun tak boleh, ni nak pilihan raya apa? Saya sebenarnya saya juga hairan. Kenapa Suruhanjaya Pilihan Raya mewujudkan SOP yang langsung tak ada kebebasan langsung? Tidak ada gambaran bahawa adanya pilihan raya di Melaka. Masa nak penamaan calon, okey, semua ikut. Tak adalah perarakan. Nak gantung poster pun tak boleh. Nak pasang bendera pun sudah ada ugutan. Ini apa ni? Kalau tak ada poster, kalau tak ada bendera, kalau tak ada ceramah, tak boleh hantar handbill, tak ada santunan rumah ke rumah. Macam mana rakyat nak tahu siapa calon mereka? Kalau PDM tak boleh nak dibuka, apa benda ni sebenarnya? Marah. Marah bona Tok Mat. Betul saya nampak. Jadi dalam waktu yang sama, Tok Mat juga menerangkan. Banyak orang menuduh, kata bahawa UMNO ni mungkin janji dengan PAS kononnya, sebab itu kita bertanding secara solo dan sebagainya. Dia kata bahawa tak timbul soal tu. Kerana persefahaman dalaman Barisan Nasional dan Muafakat Nasional dah dibuat. Jangan kata kita pergi solo. Kita bukan abang besar, kata Tok Mat. Kita menyantuni. Tapi pembagian kursi dibuat dengan sebaik mungkin. Dan semua dah tahu Tok Mat adalah orangnya yang menjadi pengurusi ataupun jadi perunding antara UMNO dengan PAS. Jangan lupa dalam Muafakat Nasional. Jadi persetujuan dalam Muafakat Nasional dengan PAS adalah jelas. Malah dalam beberapa siri perbincangan dan 3 mesyuarat, kata Tok Mat. Hari ini dah buka rahsia. 3 mesyuarat bersama bersetuju untuk mana-mana pilihan raya akan menggunakan lambang masing-masing. Rupanya itu telah dipersetujui. Jadi saya haraplah pimpinan PAS janganlah berdalih itu dan ini. Anda dah bersetuju.
waktu dalam 3 pusingan mesyuarat antara UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional. Jangan kata UMNO merosakkan Muafakat Nasional. Ini kenyataan Tok Mat. Dia kata kita bukan menutup pintu. Kita dah tawarkan. Itu yang kita ulangi dan beritahu dan kita bersetuju. Dalam persetujuan itu kita tawar kerusi kerana kita menghargai rakan dan bukan ditinggalkan. Sedangkan kalau nak ikut formula pembagian kerusi Muafakat Nasional, pembagianlah parti yang mendapat lebih undi pada PRU 14 akan diberi keutamaan untuk bertanding di kursi tersebut. Artinya semua kursi lah UMNO akan bertanding. Tapi masih lagi UMNO menawarkan kepada PAS. Mereka juga maklum, kata Tok Mat. Dan mereka kata akan gunakan lambang parti mereka. Jadi tak timbul soal UMNO yang mungkin janji. Jadi masalahnya orang kata jahatnya UMNO. Bila berlaku hancurnya Muafakat Nasional, UMNO yang salah. Sedangkan kata Tok Mat, mereka mungkin janji. UMNO tak pernah mungkin janji. UMNO bagi ruang untuk bersedia memberikan kursi di PRN. Tetapi tangan kita yang kita lur tak bersambut macam mana? Maka kita perlu buat keputusan kerana rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional juga nanti-nanti. Itu keadaannya. Jadi subang itu beliau mengatakan bahawa UMNO terpaksa membuat keputusan akhirnya meninggalkan PAS untuk mereka terus kalah dengan Perikatan Nasional. Ini penjelasan Tok Mat, saudara. Ini pelajaran ini saya nak bagi tahu pada teman-teman, jangan menuduh UMNO meninggalkan PAS. Jadi warga PAS jangan merasakan bahawa UMNO memungkiri janji. Tidak sama sekali. Ini kenyataan Tok Mat. Saudara, kita boleh semak balik. Baik, saudara. Dalam kesempatan hari ini, saya juga berkesempatan berhubung dengan calon. Ini seronok ni, saudara. Ini saya berbual dengan calon bagi N15 Pengkalan Batu. InsyaAllah, saudara, dalam hari Ahad nanti saya akan bertemu dengan beliau untuk dapat berbicara secara depan-depan. Tadi melalui hubungan telefon saja. Kerana katanya Pengkalan Batu ada 20,821 pengundi. Calon yang akan tanding daripada DAP menggantikan tempat beliau adalah Muhammad Danish Zainuddin. Kemudian daripada Parti Bersatu, Muhammad Azruddin Mat Idris. Kemudian calon bebas, beliau Datuk Nurhizam Hassan Bakti, yang selama kita kata beliau. Kemudian Dr. Muhammad Alawi Syari daripada Parti Putra. Nurhizam bertanding atas tiket bebas. Dan daripada UMNO, Datuk Kasum Nordin. Banyak orang tak tahu, orang kata isu yang ditimbulkan konon-kononnya lah bahawa usia calon daripada UMNO ini, Datuk Kasum ini dah lebih daripada 50 tahun. Saya kata takkanlah umur 50 tahun dah tak boleh bertanding. Sedangkan beliau adalah merupakan ketua pergerakan wanita selama 3 penggal berturut-turut. Beliau telah menjadi ahli UMNO selama 20 tahun. Jadi selama ni dia sabar, tak ada masalah. Dia bagi peluang, siapa nak bertanding lah. Tapi kali ini bila parti memilih beliau untuk dijadikan calon, seharusnya warga yang tinggal di kawasan Pengkalan Batu harus menghormati bahawa warga UMNO tak boleh ada sanksi lagi. Kalau anda memperkatakan tentang calon Datuk Kasum ini, maka anda seperti mengkhianati bonda anda. Sebab beliau adalah ketua pergerakan wanita. Ketua pergerakan wanita adalah ibarat ibu pada kita. Dan wajar kita sanjungi, wajar kita angkat beliau. Sebab dia dah lama bersabar, tak ada masalah. 3 penggal sebagai ketua wanita. Bukan satu waktu tempoh yang dekat. Jadi dalam usia begini, janganlah kata itu dan kata ini. Saya tidak bersetuju lah apabila orang mengatakan tua. Apa tuanya? Kadang-kadang saya kata tersinggung juga. Saya ni 65 tahun, tua sangat ke saya. Bila saya dengar suara, saya kata, Tok, dengar suara segar ni. Semangat kuat ni. Yalah, dia kata, ini apa kita kata, Tun Fatimah. Sebab dia akan berhadapan dengan calon daripada DAP. Dia akan berhadapan dengan calon beliau. Dia akan berhadapan dengan putra. Dia seorang wanita. Sepatutnya ahli-ahli UMNO yang tinggal di kawasan Pengkalan Batu memberi sokongan, tidak berbelah bagi. You have to support. Saya tidak mau cari orang lain. Sebab itu saya memang cari, cuba-cuba. Akhirnya saya dapat nombor telefon beliau. Saya pun telefon, berbicara dengan Datuk Kasum. InsyaAllah hari Minggu nanti saya akan pergi. Saya nak cari dia, nak tengok rumah dia macam mana, nak tanya rakyat macam mana. Sebab ini adalah satu calon yang berbeza daripada yang lain. Kerana beliau merupakan ketua wanita dalam kawasan Pengkalan Batu, di mana di situ ada DAP. Di situ juga adanya beliau yang juga mantan wakil rakyat. Kemudian di situ juga
ada daripada Putra, dan ini 1, 2, 3, 4, 5 calon. Memang seronok kita tengok, tetapi dalam keadaan bagaimanapun beliau kekal istiqamah, berada dalam UMNO, tak lari. Walaupun waktu itu dilantik orang lain, pasal pilihan raya lepas, calon yang diturunkan untuk bertanding adalah daripada MCA. Dia masih lagi sokong, tak ada masalah, tak ada nak buat songeh dan sebagainya. Dan calon daripada PAS, ini Muhammad Syafiq Ismail. Dan jangan lupa saudara, waktu itu calon yang Azam daripada PH, dia dapat undi 2,756 majoriti. InsyaAllah saya nampak tak ada masalah lah dalam keadaan begini. Dalam keadaan sekarang ni, saya rasa tangga batu, pegalan batu akan mencoretkan sesuatu. Apakah signal yang akan dibawa daripada pegalan batu oleh warga, rakyat Melaka, sama-sama kita dengar, sama-sama kita lihat nanti. InsyaAllah saya akan berada di Pegalan Batu untuk bertemu dengan Datuk Kasum Nordin nanti. Dapatlah saya Datuk keadaan sebenarnya. Tetapi warga UMNO sewajarnya, ini ibu anda bertanding, mestilah dipertahankan. Tak apalah saudara nak marah, saya pun marah. Tapi saudara saudara Razilan Bajo, jangan undi. Perintah rakyat derita. Siapa yang memerintah rakyat derita? Saudara tadi daripada Faizulah Abdul, saudara Razilan, jangan undi kaki rasuah. Bila pula masa dia berrasuah? Masa bila pula dia menipu rakyat? Dia tidak pernah jadi wakil rakyat, dia cuma jadi ketua wanita. Jadi saya haraplah anda mungkin anak muda, jangan menzahirkan. Sebab saya kata jangan kita lontarkan kenyataan yang sebegitu. Saya bercakap kerana Datuk Kasum ini adalah ketua wanita. Ketua wanita parti saya akan mempertahankan. Saudara nak mempertahankan calon saudara, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan kata, oh ini pengkhianat, jangan kata bahawa macam-macam, tak boleh. Sebab beliau tak diuji lagi. Beliau bukan pemimpin ahli Dewan Negeri. Waktu itu kawasan DUN itu dimenangi oleh Datuk Nur Hizam. Beliau tak pernah bertanding lagi. Ini first time bertanding. Jadi saudara jangan cuba nak kata UMNO itu, UMNO ini. Saudara Vijay Kumar, tak baik saudara. Saudara tak boleh kata UMNO terbaik untuk rasuah. Semua parti pun kalau nak kata begitu akan ada. Jangan saudara membuka ruang. Kita nak bercakap terang saudara. Saya dah cakap berkali-kali, kalau saudara tak setuju dengan pimpinan, santuni pemimpinan. Tapi sekarang ni buktikan apakah Datuk Kasum ini terlibat dalam rasuah. Dia tak ada pernah pun jadi wakil rakyat lagi. Belum diuji. Salah ke kalau kita berusaha untuk memenangkan beliau? Saudara nak menangkan siapa calon situ, sama ada nak banish ke daripada DAP, terpulang pada saudara Vijay Kumar. I tak ada masalah pada saya. Tapi jangan kata bahawa UMNO terbaik untuk rasuah. This too much. Anda mencabar kesabaran saya dalam keadaan begini. Saya dah bercakap berkali-kali. If you like it, my column, why not? Tapi jangan kata parti saya. Saya tak tahu anda dari parti mana. Saya nak sokong Azharuddin, boleh. Nak sokong Datuk Nur Hizam, silakan. Nak sokong Dr. Muhammad Alwi, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan kata parti saya. Ini keadaan saudara Vijay. I think you hit beyond the belt. Saya tak pernah maki hamun parti saya dengan parti rasuah dan sebagainya. Pernah saudara dengar? Saya tak bercakap pun parti bersatu begitu begini. Saya kata pimpinan. Tapi jangan saudara, because sekarang ni Datuk Kasum, dia tak pernah teruji lagi. So salah ke kalau saya untuk meminta supaya warga UMNO untuk bekerja keras supaya menangkan Datuk Kasum? Anda tak sokong, up to you, saudara. Tapi tak tahu lah, sebelum lepas kena cucuk ni saudara cepat naik marahnya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.